أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirin rahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, seperti biasa pertamanya kita mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah kurniakan kepada kita pada tengah hari ini. Dan seperti biasa juga kita ambil kesempatan ni untuk tukar nikmat ni jadi amal soleh, yang ni perkara yang kekal yang ada pada kita ni tuan, terutamanya masa kita, tenaga kita, perkara yang paling bernilai yang Allah kurniakan pada kita, dia tidak kekal. Antara perkara bernilai yang Allah kurniakan pada kita, yang paling cepat hilang adalah masa kita. Okay, jadi orang yang bijak tuan-tuan dan puan, dia akan cuba sedaya upaya dia ambil kesempatan untuk tukar harta yang tidak kekal tu jadi harta yang kekal. Yang ni Allah sebut pada surah Al-Kahfi. Tuan-tuan boleh tengok pada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surah yang ke-18 Surah yang ke-18 ayat yang ke-46. Surah yang ke-18 ayat 46. Allah sebut al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta kamu. Harta ni masuk duit kita, masa kita, tenaga kita. Okey, tu al-mal. Wal banun, dan anak-anak adalah, Allah kata anak pinak itu zinatul perhiasan kehidupan dunia. Kehidupan yang tidak kekal. Dunia bermakna tidak kekal. Tapi Allah kata wal baqiyatu. Apa tu al-baqiyatu ni? Kalau kita belajar matematik, 10 tolak 5 kan? 5 tu dipanggil apa? Baki. Bahasa Arab tuan-tuan, bahasa Melayu ni banyak dia ambil bahasa Arab. Baki apa baki? Yang tinggal. Tu dia ambil daripada al-baqiyatu. Baki ni yang tinggal, yang kekal. Jadi Allah kata al-baqiyatu wal baqiyatu salihatu. As-salihatu, maknanya Tuhan kata baki itu, yang kekal itu adalah as-salihatu, amal soleh. Jadi orang yang bijak, dia akan cepat-cepat jaga harta yang tak kekal tu, cepat-cepat tukar dia jadi harta yang kekal. Masa adalah harta yang sangat bernilai, yang paling cepat hilang. Tapi orang yang bijak, dia akan cepat-cepat ambil kesempatan tukar yang tidak kekal tu jadi kekal. So macam mana? Kita ada 1 minit, kita boleh buat apa? Kita ada 1 minit, kita boleh termenung, atau kita boleh istighfar. Kalau kita termenung, harta itu hilang. Okey, tapi kalau kita istighfar, kita dapat ambil kesempatan waktu yang hilang tu, tukar dia jadi harta yang kekal, as-salihatu. Dalam 1 minit sekurang-kurangnya kita boleh istighfar 60 kali. Nampak tu. Jadi tu tuan-tuan. Tapi benda ni kita tak akan mampu buat kalau kita tak dapat hidayat daripada Allah. Nak dapat hidayat, kita boleh mampu tukar minit-minit yang kita hilang tiap-tiap hari itu jadi harta yang kekal. Dan nak dapat hidayat tu, dia panggil motivation yang saya cakap begitu. Hidayat ni mana motivation. Dan yang boleh bagi motivation pada kita hanyalah Allah. Orang lain tak boleh bagi motivation. Okey, kalau seorang tu claim dia motivator, dia syirik kepada Allah. Okey, sebab tak ada siapa boleh motivate manusia untuk buat benda yang terbaik kecuali Allah. Nampak tu Kita sebagai manusia, kita cuma boleh sampaikan sahaja maklumat. Kita tak boleh motivate manusia. Yang boleh motivate adalah Allah melalui hidayat dia. Tapi Allah nak bagi hidayat ni hanya kepada orang yang beriman saja. Okey, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman, aku bagi hidayat pada dia. Apa tu hidayat? Nak ambil kesempatan tukar nikmat yang sementara ni jadi nikmat yang kekal. Itu dia hidayat. Hari ini kalau kita dapat tukar nikmat yang sementara ni dari nikmat yang kekal, itu adalah tanda kejayaan kita hari ini. Okey, maknanya kita dapat jaminan daripada Allah. Okey, syarikat insurans yang terbaik sekali adalah insurans daripada Allah. Tapi Allah letak insurans dia, fa'budhu wa tawakkal alaih. Wahai manusia, kamu beramal soleh, taat pada aku akan jamin kehidupan kamu. Maknanya kamu akan sentiasa dilindungi oleh aku.
Tapi di luar sana tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok iklan, apa ditulis? Iklan kat luar ni. Anda sentiasa dilindungi oleh kami. Pernah baca tak iklan tu? Kalau tuan-tuan jalan kat luar tu, hari tu saya tak tahu saya dah cerita sini tidak. Hari tu ada satu universiti tu, dia call saya minta jadi advisor untuk buat satu subjek. Apa subjek dia? Advertising Syariah Compliance. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kat luar sana banyak advertisement yang tidak Syariah Compliance. Salah satu daripada apa yang saya sebut tadi. Tuan-tuan cuba perhati. Lain kali tuan-tuan buat kereta, tuan-tuan jangan pandang depan aja. Tu tengok kiri kanan tu, iklan tu apa cakap. Ada satu syarikat tu Muslim punya company. Apa dia cakap? Masa depan anda asas urusan kami. Nampak? Iklan tuan-tuan, dia akan guna very powerful word. Kenapa dia guna words? Sebab manusia punya kehidupan ni dia begin with words. Nampak? Itu sebab very dangerous kadang-kadang words yang ada kat luar ni. Sebab dia boleh bawa kita syirik pada Allah. Cuba tuan-tuan bayang. Masa depan anda asal urusan kami. Maknanya kami mengurus masa depan anda. Betul? Itu tak masuk lagi. Okey? Katakan company A, engineering your future. Very strong word. Tapi semua tu mensyirik. Ada tuan-tuan, company boleh engineer our future. Siapa yang engineer? Mencorakkan masa depan kita. Nampak? Tapi tuan-tuan kalau baca iklan ni, tuan-tuan hanya akan boleh nilai sama ada perkataan tu betul atau tak betul kalau Allah bagi hidayat kepada tuan-tuan. Kalau Allah tak bagi hidayat, tuan-tuan akan terikut dengan perkataan-perkataan tersebut. Macam saya pernah kerja dulu. Customer is number one. Customer is number one. Mana the most important thing is your life adalah customer. Why? Seolah-olah customer tu yang bagi makan kat kita. Nampak? Dan company itu 80% pekerja dia adalah orang Islam. Dan company itu mengajar orang Islam syirik kepada Allah. Nampak? Itu yang kadang-kadang. Itu sebab kenapa universiti itu minta saya tolong dia buat satu subjek advertisement syariah compliance. Dan sebenarnya banyak advertisement kita tidak syariah compliance, dari segi gambar dan sebagainya. Tapi yang paling bahaya sekali adalah wording dia. Wording dia. Okey, itu sebab apa dia membentuk pemikiran masyarakat. Bila dia membentuk pemikiran masyarakat, words dia bentuk pemikiran kita. Sebab semua kita punya pekerjaan begin with words. Okey? Dan bila perkataan tu salah tuan-tuan, maknanya dia akan bentuk kita punya action yang salah. Dan bila kita punya action behavior kita salah, kita jangan lupa bahawa kita punya indicator of success, Allah assess kita sukses ataupun kita ni is a failure based on our action. Okey? Dan kalau words tu salah, maknanya our action salah dan kita akan jadi manusia yang gagal tiap-tiap hari. Okey? Itu yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bagi kita hidayat. Tapi Allah akan hanya bagi kepada orang yang bersungguh-sungguh nak belajar Al-Quran. Orang yang tak belajar Quran dia tak akan dapat hidayat. Bermakna hari-hari dia akan jadi manusia yang sesat. Okey? Itu sebab kenapa kita nak cuba memahami Quran secara praktikal, bukan secara teoretikal. Sebab Quran is a practical book. Jadi kita sambung tuan pada kita punya pembincangan kita. Sekarang ni saya masuk pada bab yang ke-6 Bab yang ke-6 muka surat 26. Okey, tajuk dia di mana silap kita. Kita nak jadi orang terbaik, tapi di mana silap kita. Tengok apa saya catat situ. Dia orang bertanya saya, sebab saya banyak tulis berdasarkan apa yang saya lalui tuan-tuan ketika saya belajar Al-Quran. Ini insya-Allah tuan-tuan mungkin dalam akhir bulan ni akan keluar satu buku lagi. Yang tu saya tulis perjalanan saya mendekati Al-Quran. Insya-Allah nanti terbit esok saya bawa. Buku You Are The Best tak habis lagi, buku kedua dah keluar dah. Okey. Tapi yang penting apa? Yang penting tuan-tuan beli dulu. Okey. Baca tu tak apa, perlahan kita baca. Yang tu lagi banyak saya tulis tuan-tuan Ada 75 topik. Lebih kurang 500 pages. 500 pages. Nanti insya-Allah hujung bulan, mungkin bulan depan lah, kalau saya nak buat pun bulan depan. Okey, itu saya cerita pengalaman saya daripada tak kerti baca Quran
dan apa macam mana Quran bagi saya banyak idea-idea ni. Okey, nanti tuan-tuan boleh baca kemudian kita buat sementara ni kita baca buku You Are The Best ni. Okey, tapi yang buku yang perjalanan saya mendekati Al-Quran tu banyak lagi elaborate apa yang ada You Are The Best dalam You Are The Best. Okey, jadi kat situ tuan-tuan orang bertanya saya, doktor mempunyai 13 orang anak, masakan semua nak jadi ustaz? Orang tanya saya tu. Okey, jadi mau hafal Quran. Kalau begitu siapa nak jadi doktor? Siapa nak jadi jutera? Siapa dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan? Kenapa orang tanya soalan? Sebab dia tidak tahu apa makna ustaz. Apa definisi ustaz? Apa makna ustaz? Kita hari ini faham ustaz apa? Orang yang belajar agama, betul tak? Orang yang belajar agama. Agama tu apa? Agama tu adalah ad-din. Dalam bahasa kita panggil agama. Asal perkataan ad-din, inna ad-dina indallahil Islam. Apa tu ad-din? Ad-din ni adalah cara hidup. Apa tu cara hidup? Life. Ad-din adalah life, tuan-tuan. Life yang mengikuti peraturan Al-Quran dan Sunnah. Life yang mengikuti peraturan Allah untuk jadi manusia yang terbaik. So kalau katakan ad-din ni adalah kehidupan kita, semua aktiviti yang kita lakukan mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipanggil ad-din ataupun agama. Okey, jadi siapa yang kena belajar agama ni? Siapa yang kena belajar agama? Semua orang. Jadi kalau kita define ustaz tu orang yang belajar agama, maknanya semua kita ni adalah ustaz. Tapi hari ini dengan mudah orang cakap apa? Saya ni bukan ustaz. Apa makna tuan-tuan? Kalau orang cakap saya ni bukan ustaz, saya ni bukan ustaz, maknanya apa? Saya ni tak kerti sangat agama. So, conclusion apa? Saya nak masuk neraka. Yang main tuan-tuan maknanya saya ni nak masuk neraka. Ada ke orang in the right minded tuan-tuan nak cakap saya nak masuk neraka? Tapi itulah makna yang cakap saya bukan ustaz. Nampak? Hari ni kenapa tuan-tuan orang komen kadang-kadang hari ni tuan-tuan selalunya kalau dulu, even sekarang pun juga sekarang kalau katakan nak jadi ustaz, okey, kalau anak yang baik itu nak jadi apa? Anak yang pandai nak jadi apa? Doktor, nak jadi engineer. Apa? Yang nak masuk Matafiz apa? Nampak. Dekat situ aja kita dah meremehkan Allah SWT punya modul tuan. Dekat situ aja kita telah merendahkan Allah SWT punya wujud. Takkan kita syirik kepada Allah? Nampak? Yang ni yang kadang-kadang kita tak perasan. Itu sebab kenapa Allah kata dosa syirik ni seperti semut hitam di batu hitam dalam malam yang gelap itu. Nampak? Yang tu yang kita perlu hidayat kepada Allah tu, untuk kita buat dalam hidup ni perkara yang betul. Kesan apabila kita buat perkara yang tak betul, kita stres tuan-tuan. Itu kesan dia. Allah akan seksa kita kat dunia ni dengan perasaan takut, bimbang dan sebagainya. Okey? Jadi itu sebab. Jadi kalau kita lihat kat sini tuan, maknanya semua kita kena jadi ustaz. Ustaz ni bukan profession, tapi telah disalah tafsirkan. Masuk universiti, ini profession agama. Ini profession profesional. Orang profesional adalah orang yang orang yang terbaik. Ini orang profesional. Lain kali kalau dia kata I orang profesional tuan-tuan, apa nak cakap kat dia? Minta I dalil dia orang profesional. Sebab bila kita kata kita orang profesional, apa jadi kat kita? Kita punya ego naik. Lain kali cakap apa? Siapa yang cakap dia orang profesional, kesan di ego dia naik tuan, Allah takkan didik dia. Hari itu dia akan berjalan dekat muka bumi ini sebagai orang yang sesat. Lain kali kalau orang tanya apa profession you, jawab apa? Kalau tuan-tuan pergi, kan selalunya kalau naik pergi overseas kan, you kena isi kad tu kan dalam tu ada profession kan. Apa tu dia nak tulis itu? Slave of God gitu. Masuk US memang tak lepas jawab. Cakap saya punya profession adalah hamba Allah. Kalau tak macam tu ke? Itu memang profession kita. Sebab apa Allah kata, kalau kamu tak letak diri kamu sebagai hamba Allah, kamu tidak akan berjalan di muka bumi ini sebagai orang yang merendah diri. Itu Allah sebut pada surah Al-Furqan. Allah kata wa ibadur rahman, hamba Allah tuan-tuan.
ibadur rahman ni adalah allazina yamshuna fil ardi hauna. Orang berjalan di muka bumi dalam keadaan merendah diri. Hari ini kalau kita tak letak ourselves at our right position, maknanya hamba Allah, kita tak akan berjalan di muka bumi sebagai orang yang merendah diri. Siapa yang tak berjalan di muka bumi sebagai orang yang merendah diri, Allah tak akan guide dia, dan dia akan jadi manusia yang sesat. Nampak? Tetapi tuan-tuan, kalau kita letak diri kita sebagai hamba Allah, kita akan jadi orang yang bebas, tuan-tuan. Kita tak perlu pujian manusia, dan kita tidak takut kepada cercaan manusia. Kita akan jadi manusia yang merdeka. Dekat situ strength you akan develop. Tapi kalau you letak diri at your position, tuan-tuan, you akan rasa takut, you akan rasa bimbang, you akan rasa marah bila orang cerca you, dan you akan rasa worry bila orang tak puji you. Nampak tak? Kelang kabut hidup. Kelang kabut. Itu sebab Allah nak bagi kita hidup dengan pemikiran yang tenang. Tapi semua ni mesti melalui right concept, tuan-tuan. Dan kita akan hanya boleh dapatnya kalau kita mengaji Quran. Faham dia dengan cara yang betul. Jadi kalau kita lihat bahawa kenapa kita nak jadi, nak semua anak-anak kita ataupun diri kita jadi ustaz, orang yang belajar agama, orang yang faham cara hidup yang betul. Sebab apa? Sebab bila kita jadi yang dipanggil ustaz itu, kita akan guided by Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jadi orang yang work smart. Kalau kita jadi seorang engineer, kita akan jadi engineer yang work smart. Nampak tu? Itu sebab semua orang kena jadi ustaz. Kalau definisi ustaz di Malaysia ni adalah orang yang belajar agama. Dekat luar negeri orang tak panggil ustaz. Kat Malaysia je. Nampak tak? Jadi maknanya semua kita ni kena panggil diri kita ustaz. Orang yang belajar apa? Okey, jadi cuba kita singkap cuba kita singkap kembali perjalanan hidup para cendekiawan silam kita dalam menuntut ilmu. Tengok kita hari ini, tuan-tuan, bila cerita pasal cendekiawan silam, kita bangga dengan kebolehan mereka. Kita bangga dengan mereka, kita bangga dengan orang seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi dan banyak lagi mereka yang pakar dalam berbagai bidang. Okey, mereka menulis beratus-ratus jilid kitab yang digunakan sebagai panduan sehingga sekarang tanpa bantuan apa-apa peralatan, tuan, yang kita anggap canggih sekarang seperti komputer, internet dan sebagainya. Kita dengan peralatan yang ada sekarang pun tidak mampu hantam menulis satu jilid buku. Okey? Dan kadang-kadang peralatan tu banyak bawa kita lalai daripada Allah dengan chit-chat, menyebarkan fitnah, pornografi dan sebagainya. Nampak? Kita tak perasan. Hari ini berapa banyak masa kita duduk dekat mana? Dia apa? Dicuri oleh apa? Hari ini berapa banyak masa kita dicuri oleh apa? WhatsApp kita. Betul? Kita tak perasan. Kita kata, semalam saya ada usra semua yang dipanggil inverted comma di golongan-golongan profesional. Saya ada usra dengan golongan profesional, tuan. Kalau tuan-tuan datang kat Shah Alam, kat Shah Alam saya ada satu grup golongan-golongan profesional. Pertama yang saya punya senior sekolah dulu, Sedarin. Nampak? Cakap pasal WhatsApp tu semalam. Berapa banyak masa kita dicuri oleh WhatsApp. Okey. Kata apa ustaz, dia kata kita buat usra pakai WhatsApp. Okay. Tak ada masalah. Tapi berapa percentage yang buat usra pakai WhatsApp tu, berapa percentage ni? Berbanding dengan apa? Yang lain-lain tu. Tuan-tuan kena hati-hati, tuan-tuan. Bukan saya kata tuan-tuan tak boleh guna peralatan ni, tapi hati-hati sungguh-sungguh. Sebab kadang-kadang kita tak perasan di sebalik perkara-perkara ni adalah orang Yahudi punya perancangan nak merosakkan kita. Kita tengok dalam keluarga sekarang. Kalau pergi kedai makan dan sebagainya, anaknya dengan apa? WhatsAppnya, mak dia, bapa dia, tak bercakap lah tu. Tak usah kata dekat kedai makan, kat rumah pun serupa. Itu sebab saya cakap sama anak saya tu, kata, saya tak tahu pernah cerita sini, tak bercerita lagi sekali. Anak saya minta handphone. Saya kata selagi tak hafal 30 juzuk saya tak bagi. Handphone, tuan-tuan, bukan ni, handphone saya tak bagi dia selagi dia tidak habis 30 juzuk. Tapi dalam ramai-ramai ini ada jenis yang manja sikit. Apa cakap? 20 boleh tak? 20 bagian lagi dengan saya 20 juzuk boleh tak? Saya kata tengok akhlak kamu dulu. Kalau akhlak kamu baik, baru boleh dipertimbangkan. Nampak? Budak-budak sekarang tak ada masalah pun kalau dia tak ada handphone, tuan. Anak saya kebanyakan tak ada handphone.
Kecuali bila dia dah habis 30 juzuk, saya rasa dia boleh jaga diri dia, saya bagi. Tak perlu pun handphone. Okey. Kita aja seolah-olah sekarang ni kita rasa benda tu is a very apa? Emas. Tapi kalau tuan-tuan buat kajian, budak-budak ni guna tu untuk apa? Kata mudah nak belajar, buat sebi betul-betul tuan-tuan, nak guna untuk apa yang sebenarnya. Okey. Orang dulu tuan-tuan, Imam Ibn Taymiyah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kitab dia ditulis kat mana? Dekat dinding penjara tuan. Dia tulis kitab dia dekat dinding penjara dengan merujuk kepada Quran dan hadis yang dihafal. Dan orang salin dia punya kitab tu dekat dinding penjara. Nampak? Kekuatan kita dia bukan duduk pada peralatan. Ini yang kadang-kadang kita disalah faham. Kekuatan kita bukan duduk pada teknologi. Kekuatan kita duduk kepada sejauh mana kita baik dengan Allah. Itu kekuatan orang Islam. Itu sebab orang Islam kalau dia seorang pun dia boleh lawan seluruh manusia masyarakat yang engkar pada Allah walaupun dia seorang. Itu Allah sebut dalam Quran. Itu sebab kenapa nak bina kekuatan orang Islam ni, nombor satu ni Quran kena letak dalam hati mereka. Baru mereka akan jadi manusia yang kuat. Bukan ilmu sains ya, bukan. Kalau kita nak mengaji ilmu sains pun, ilmu sains yang kadang-kadang kita kaji sebahagian daripada sekarang ni adalah ilmu sains yang dibuat oleh orang barat. Apa different ilmu sains dengan orang barat dengan ilmu sains yang ada dalam Quran tu? Ilmu sains yang dibuat oleh orang barat ajar kita seeing is believing. Seeing is believing. Apa dia? Kita percaya pada benda yang nampak. Kalau tak ada benda tu kita tak boleh buat apa-apa. Tapi sains dalam Al-Quran ajar kita you believe in the unseen. Awal-awal lagi Allah dah sebut tu pada surah apa? Surah Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab yang tidak ada keraguan, ini panduan bagi orang bertakwa. Apa ciri pertama orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka apa? Yakin kepada perkara yang tak nampak. Apa perkara yang tak nampak tuan-tuan? Kalau mereka berperang, perkara yang tak nampak adalah tentera Allah. Itu sebab senjata mereka apabila mereka berperang adalah ketakwaan mereka kepada Allah, taat mereka kepada Allah. Bila mereka taat pada Allah, mereka tak ada senjata pun Allah turunkan para malaikat berperang dengan mereka. Dan itu berlaku dalam peperangan Badar. Dan itu sirah yang kita nak kena belajar. Dan sirah ini tuan-tuan yang cuba ditutup oleh orang Yahudi daripada pengetahuan orang Islam. Nampak? Itu sebab dia cuba larikan orang Islam ni daripada Al-Quran. Dia momok-momokkan bahawa kita ni nak jadi orang berjaya kena jadi orang yang profesional. Siapa orang yang profesional? Accountant, arkitek. Ada satu lagi iklan tuan-tuan. Saya suka sangat baca iklan kat luar. Sebab kenapa tuan-tuan? Sebab dia bentuk pemikiran masyarakat. Apa dia? Ada satu college tu. Educating tomorrow's leaders. Educating tomorrow's leaders. Kalau tuan-tuan tengok sekali imbas, tuan-tuan tak nampak. Melainkan kalau tuan-tuan perhati betul-betul melalui cahaya Al-Quran, tuan-tuan boleh nampak. Kenapa dia tulis itu? Educating tomorrow's leaders. Apa subjek dia ajar? Dentistry, management, engineering. Apa yang tuan-tuan boleh faham daripada itu? Ni nak educating tomorrow's leaders ni. Subjek yang dia ajar apa? Nak jadi engineer, nak jadi pengurus, nak jadi apa? Doktor. Itu subjek ajar subjek apa tu? Kalau dari segi skill, kita panggil apa skill? Management skill. Dia panggil technical skill. Yang tuan-tuan buat engineering, tuan-tuan buat apa? Architecture, tuan-tuan buat apa juga itu kita panggil technical skill. Technical skill. Okey? Sekarang ni bila kita belajar technical skill, dia train kita jadi apa? Belajar technical skill tuan-tuan, dia train kita jadi pekerja, jadi hamba. Technical skill. Okey? Yang train kita jadi leaders ni apa dia? Quranic skill. Apa dalilnya? Awal surah Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi. This is the only module, Tuhan kata. Tidak ada keraguan padanya. Dia mengandungi hudan. Apa tu hudan tuan-tuan? Modul untuk kepimpinan. Hudan adalah panduan kepimpinan. So, kalau kita nak kata kita nak educating tomorrow's leaders, maknanya modul yang kita kena pakai apa? Al-Quran.
Tengok. Sebab apa? Kalau kita tak pakai Al-Quran, macam mana kita nak train pemimpin masa akan datang? Sebab yang boleh guide kita hanya Allah. Kalau kita tak guided oleh Allah SWT, macam mana kita nak jadi pemimpin yang terbaik? Nampak? Kekeliruan dalam pemikiran. Sebab apa? Sebab kita ingat ilmu teknikal ni yang boleh pimpin kita. Ilmu teknikal adalah doing the job right, doing the apa? Management technical, kita cakap apa? What is the definition of management or technical? Doing the things right, doing the right things and doing the things right. Mana satu? Kalau doing the right things, that is leadership. Doing the things right, that is management. Maknanya doing the things right, mana buat suatu kerja itu dengan cara yang betul. Itu management. Dan kita panggil itu efficiency, kecekapan. Tapi hari ini tuan-tuan, kalau you cuma ada technical skill atau management skill yang disebut sebagai efficiency tadi, kecekapan, tapi kalau you buat kerja yang salah, what will happen? You will be very efficient in doing the wrong things. Itu sebab kenapa dalam membina manusia yang terbaik ni, kita kena dua skill tu. Leadership skill come first, because you nak kena identify you are doing the right job. Otherwise you akan, macam saya cakap tadi, cekap dalam buat benda yang salah. Jadi balik pada sini tuan-tuan. Jadi apa yang saya mau tekan ke sini adalah sebabkan kita terlalu menekankan ilmu teknikal inilah yang menyebabkan masyarakat Islam menjadi lemah. Okey? Kita tidak mahu melahirkan cendekiawan-cendekiawan yang menguasai berbagai-bagai bidang ilmu seperti dahulu. Kita hanya mampu menjadi user, pengguna. Kita juga hanya mampu menjadi pengikut, bukan manusia yang sepatutnya diikuti. Sekarang ini secara lahiriah kita nampak seorang orang, the leader of the world adalah orang Yahudi. Kita pengguna saja. Nampak? Seolah-olah orang Islam dah tidak ada izzah, dah tak ada kekuatan. Nampak? Kalau kita lihat tuan-tuan, so di mana silapnya? Silapnya adalah kita telah jauh daripada Allah. Itu silap kita. Okey? Kita jauh daripada Al-Quran. Kita anggap Quran itu just a book of ritual reading. Orang barat sendiri mengkaji Al-Quran serta kitab-kitab yang ditulis oleh ulama dan cendekiawan Islam, walaupun mereka menggunanya untuk kepentingan keduniaan mereka. Stephen Covey yang tulis buku 7 Habits of Highly Effective People. Dia kata 7 Habits of Highly Effective People. Kita baca lintang pukang, ikut kursus dia lagi. Dia kata nak jadi orang yang terbaik ini kena ada 7 habits. Tuan-tuan tak pernah tanya tak dia dalil mana dia ambil? Mana dalil dia ambil? Sedangkan orang yang terbaik ini berapa habit je? Saya nak tanya, siapa orang yang terbaik ini? Orang terbaik siapa? Model orang terbaik adalah Rasulullah SAW, betul? Model orang terbaik adalah Rasulullah SAW. Saya nak tanya, berapa sifat Rasulullah SAW yang buat dia jadi orang terbaik? Dulu kita belajar kat sekolah, berapa? Siddiq, amanah. Kita hafal tuan-tuan. Nampak? Kita tak dapat nak faham benda tu secara praktikal. Okey. Allah kata sepatutnya 4 habits. Stephen Covey kata 7 habits. Siapa yang betul? Allah yang betul. Tapi kita pergi ikut siapa? Stephen Covey. Bayar muka murah-murah tu. Nampak tak? Itu masalah ni kita. Allah dah bagi dah model manusia yang terbaik. 4 habits atau 4 attributes of the best people in the world. Rasulullah SAW. Tapi kita kena put benda tu in the down to earth punya understanding. Okay? Jadi tengok, orang kalau tuan-tuan baca buku Stephen Covey, ini masa saya buat PhD tuan-tuan. Okay? Dale Carnegie, Stephen Covey, Anthony Robbins, itu semua buku-buku yang saya baca. Saya baca itu bukan sebab nak rujuk pada dia tuan-tuan. Saya baca itu sebab nak tengok macam mana dia temerang orang kita. Okay? Tuan-tuan tahu tak Stephen Covey ni kenapa dia datang Malaysia? Saya nak tanya, kenapa? Anthony Robbins kenapa dia datang Malaysia? Sebab modul dekat sana dah tak laku dah. Sebab dia tuan-tuan ambil ni semua ni. Stephen Covey tu ada satu buku dia tuan-tuan, nama dia Principle Centered Leadership.
Sebelum buku Seven Habits tu, buku dia sebelum tu Principle Centered Leadership. Belakang buku dia tu, dia tulis apa? Antara rujukan dia adalah Al-Quran. Dia pun kebas daripada Quran. Dia ambil teori tu. Yang ada personal victory, public victory tu, yang tuan-tuan mengaji tu tak? Betul? Petronas ada Seven Habits kan? Teori itu dia ambil daripada Al-Quran, pada surah Ali Imran tu. Tapi dia boleh ambil teori itu, tapi dia tak boleh buat secara praktikal. Dia tak boleh buat secara praktikal. Sebab kalau dia nak buat secara praktikal, dia kena suruh peserta-peserta kursus tu belajar Al-Quran. Ada Stephen Covey suruh you belajar Quran? Ada? Paling banyak pun dia kata you pray to God. Itu saja. Itu yang kita nak ambil. Itu sebab kita dah ada modul tu. Tapi kenapa kita kena cari daripada orang yang sesat, tuan-tuan? Memang sesat dia kita jawab. Okey? Jadi balik pada itu. Jadi ini tuan-tuan, tengok macam mana mereka sendiri tahu bahawa Quran itu mempunyai bahan yang terbaik. Tengok, itu sebab mereka, buktinya ketika saya di Jordan mempelajari bahasa Arab, saya lihat ramai orientalis barat duduk mengaji bahasa Arab juga. Mereka tahu banyak ilmu ini ada dalam Al-Quran. Mereka tahu benda tu. Dan kitab-kitab Arab terdahulu. Di mana orang Islam? Dalam kelas saya dulu, orang Jepun ada masa mengaji bahasa Arab. Jepun ada, Yugoslavia ada, Amerika ada, Britain ada. Belajar bahasa Arab. Daripada China. Dia bukan orang Islam, tuan-tuan. Dia datang ke Jordan tu, dia dah pandai bahasa Arab dah. Dia mengaji bahasa Arab tu dekat China. Dia datang tu sebab dia nak baiki lagi bahasa dia. Dah pandai bahasa Arab. Kita baru datang mengangkat-ngangkat pun nak cakap Arab. Nampak? Okey, tapi dia dah pandai dah. Okey? Jadi apa lagi dia sebut kat situ? Mereka, di mana orang Islam? Saya kata di mana orang Islam? Mereka masih duduk lena dengan ilmu teknikal mereka. Itu pun yang dipelajari daripada musuh-musuh Islam. Kalau kita lihat kajian yang dibuat oleh Harvard Business School, tuan-tuan, terhadap ilmu pembangunan insaniah ni ataupun human development ni, ada dicatatkan bahawa sebenarnya dalam membentuk manusia yang terbaik, 80% daripada ilmu yang dipelajari adalah ilmu leadership. 80% of success of any individu, tuan-tuan, contributed by leadership skill, ataupun dipanggil ilmu sikap. Nampak? Tapi tuan-tuan, benda ni ada dalam Harvard Business School punya statement, tuan. Ada satu buku tu dia tulis. Okey. Tapi dia kata this is the missing knowledge in most organisation, school and colleges. Dia panggil attitude knowledge ataupun leadership skill. Okey. Itu Harvard Business School cakap. Tapi Quran cakap leadership skill contribute 100% of your success. You must have leadership skill first. Sebab kalau you ada leadership skill, you akan jadi very efficient in managing you punya your job. Extraordinary efficiency because guided by the unlimited power. Leadership skill, tuan-tuan, atau ilmu sikap ni, kalau tuan-tuan baca setengah-setengah buku orang putih ni, dia cakap apa? What is the meaning of attitude ataupun leadership ni? The feeling of God in you. Nampak tak? Orang putih pun identify, tuan-tuan. Dia kata attitude is the feeling of God in you. Dia boleh cakap, tapi nak develop the feeling of God tu macam mana? Kalau tak pakai Quran, you can never develop it. Nampak? Tapi sekurang-kurangnya mereka nampak benda tu sikit. Orang Islam lagi tak nampak. Nampak? Itu sebab kadang-kadang, tuan-tuan, kalau kita lihat kategori orang Islam ni, orang Islam ni siapa, tuan-tuan? Yang mengaku Islam. Apa makna mengaku Islam? Saya seorang Islam. Apa makna saya seorang Islam? Saya berazam. Perkataan aslama makna to surrender, tuan-tuan. Perkataan aslama makna to surrender. Kalau saya kata saya seorang Islam, maknanya saya berazam nak ikut peraturan Allah, betul? Saya berazam nak ikut peraturan Allah. Orang kafir apa dia cakap? Saya tak nak ikut peraturan Allah, betul? Orang Cina cakap saya tak nak ikut Quran. Orang Islam kata dia nak ikut Quran sebab dia claim diri dia orang Islam. Tapi masalahnya apa? Orang Islam kata dia nak ikut peraturan Allah, dia nak ikut Al-Quran. Tapi tanya dia ngaji Al-Quran ke tidak? Tanya dia faham Al-Quran ke tidak? Tanya dia hafal Quran ke tidak? Tanya dia amal tidak Al-Quran? Berapa ramai nak jawab benda? Apa bezanya, tuan-tuan? Apa bezanya orang yang bercakap tapi dia tak buat dengan orang yang tak nak buat?
Mana kategori yang paling teruk sekali? Mana? Kategori yang pertama, betul? Dia cakap tapi dia tak nak buat. Itu sebab kenapa Allah kategorikan kategori yang pertama itu sebagai orang apa? Yang mewarisi sifat-sifat apa? Munafik. Dan Allah letak, tuan-tuan, ciri-ciri orang yang mewarisi sifat munafik ni, dia punya level, apa level dia? Lebih teruk daripada orang kafir. Tuan-tuan tengok dalil kat mana? Buka pada surah An-Nisa. Allah tunjuk pada surah An-Nisa. Ini nak ambil iktibar pelajaran bagi kita, tuan-tuan. Surah An-Nisa, surah yang surah keempat, tuan-tuan. Ayat yang ke-145. Apa yang saya cerita, tuan-tuan, Allah sebut ni pada surah An-Nisa. Allah kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Okey, walan tajida lahum nasira. Innal munafiq, siapa orang munafik? Yang cakap tak serupa mikir. Yang cakap mereka beriman kepada Al-Quran. Kita tak adalah kata dia munafik, tuan-tuan, mewarisi sifat-sifat munafik. Sebab ciri orang munafik ni adalah apabila mereka bercakap, mereka berdusta. Kita cakap kita orang Islam, kita cakap kita nak taat pada Allah, nak surrender tu Allah SWT, tapi kita tak mengaji Quran. Masuk tak dalam kategori itu? Masuk, tuan. Sebab Allah kata sesungguhnya orang munafik ni dia duduk pada neraka yang paling bawah. Besok orang kafir kata, dulu kamu kata kamu apa? Orang Islam, kenapa kamu duduk kat bawah daripada aku? Nampak tu. Tuan-tuan, ini nak kena jaga, tuan-tuan. Jadi ini kita lihat bahawa hari ini kita nak jadi orang terbaik, tapi skill yang kita kena develop, tuan-tuan, adalah leadership skill. Dan leadership skill ni hanya ada dalam Al-Quran saja. Itu sebab orang kafir identify benda tu. Orang yang bukan Islam identify benda tu, tapi dia tidak dapat cari benda tu sebab dia punya modul hanya ada dalam Quran saja. Kalau dia tak belajar Quran sungguh-sungguh, dia tidak akan dapat skill. Dia cuma tahu secara teori saja. Okey? Jadi realiti masyarakat sekarang, realiti masyarakat Islam sekarang, kita dapati ibu bapa dan pelajar menumpukan lebih 80% tenaga dan sumber mereka untuk mengasihi ilmu teknikal yang hanya menyumbang 20% kejayaan. Itu yang berlaku, tuan. Hari ini kalau dalam organisasi, tuan-tuan, yang paling penting adalah technical knowledge, betul tak? Kita buat training untuk kita punya staff lintang pukang on technical punya benda. Sedangkan ini Harvard punya research ni, tuan-tuan, kata hanya contribute 20% of the success. Itu orang putih cakap. Quran cakap lebih dahsyat dulu. Nampak? Quran kata kalau kita hanya ada technical skill, tak ada leadership skill, kita adalah manusia yang gagal. Harvard Research School kata 20% je. Quran kata tak ada persen. Kita manusia yang gagal kalau kita tak ada leadership skill. Nampak? Okey. Jadi di mana letak ilmu sikap ini? Ia ada di dalam Al-Quran. Saya bincangkan soal ilmu sikap ini dalam buku lain. Ini tengah tulis buku ni. Orang tanya saya, ada ke buku ni, Ustaz? Belum, tengah tulis lagi. Pasal attitude skill, integrity and attitude. The best skill for the best. Okey. Itulah sebabnya Allah meletakkan pelajaran ilmu berkaitan sikap ini sebagai asas utama dalam pendidikan manusia. Nampak tak? Ilmu sikap, leadership skill. Jadi kita kembali semula kepada pertanyaan sebelum ni. Mengapa saya mahu anak saya semuanya menghafal Al-Quran? Nampak? Okey? Jam betul Jam. Okey. Kita lihat perjalanan pendidikan ulama terdahulu. Tengok tuan-tuan, kita bangga dengan para ulama kita yang dahulu. Okey, mereka nombor satu, mereka hafal Quran. Imam Bukhari, beratus-ratus ribu hadis dia hafal, tuan-tuan. Mana dia dapat skill? Kita bangga siapa? Dulu masa kita sekolah siapa? Tekatan 5 Einstein. Ada budak sedar sini. Dulu tekatan 5 Einstein, tekatan 5 Newton, semua nama-nama saintis barat. Baru ni, tuan-tuan, saya ceramah dekat An-Nur Bangi. Baru ni bulan lepas ke 2 bulan lepas, jumpa seorang profesor tu. Dia daripada Universiti Melaya. Dia profesor in international trade, tapi dia mengajar bahasa Cina.
sebab dia minat bahasa Cina. Okey. Dia kata berdasarkan dia punya study dia lah. Okey. Dia beritahu, dia kata Einstein tu menipu dia. Itu dia cakap kat saya. Wallahu alam, ni riwayat daripada dia tuan-tuan. Saya riwayat daripada dia. Okey. Saya kata apa sahaja cakap macam tu. Dia kata berdasarkan dia punya research yang dia buat, dia kata Einstein thesis PhD dia, isteri dia yang tulis. Teori relativity yang kita belajar tu dia kebas daripada orang lain. Tuan-tuan kalau nak kaji pasal penipuan saintis barat ni, tuan-tuan baca banyak buku Harun Yahya. Harun Yahya banyak bongkar penipuan saintis barat tu, sebab dia pernah kena threaten nak dibunuh. Harun Yahya tu kan dia banyak kaji pasal sains yang dibawa oleh orang barat ni kan. Okey. Nak tengok sama ada sejauh mana kenyataan yang mereka buat tu benar atau salah. Itu tak termasuk lagi kita belajar Darwin. Ingat tak Darwin tu? Masa kita sekolah dulu kan, buku sejarah kita mula-mula sekali gambar apa? Ingat lagi tak tu? Gambar beruk, ingat tak? Tukar jadi. Kalau Darwin tu lagi dahsyat. Dia ambilnya manusia punya ni tengkorak ni. Dia cabutnya rahang tu. Dia ambil rahang beruk tu, dia letak dekat tengkorak. Sebab dia nak proof bahawa manusia tu daripada beruk. Okey,